Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. YB apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Salam kosong-kosong YB . Kosong-kosong kan? Game boring. Oh, very boring. Okay, Rugi kita tak tidur ada malam tu? saya pun tengok halfway lah. Tapi Ya. rasa menyesal lah kan. Game Ya. team tak kuat . Okay YB, kita Ayah akan sihat? mula. Ayah sihat, Alhamdulillah. Ya, okay, salam. Baik, Itu Alhamdulillah. antara InsyaAllah. best friend saya di Penang tu. Okay. Macam tu saya nasi kandar sampai tu. Ya. Okay, kita akan mula lagi 10 minit. So sekarang kita santai ya. So YB macam mana? Semua okey kah? Okay. Sibuk. Semakin sibuk ya, dengan vaksin, COVID-19 semua. Ya. So apa nama, okay YB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kepada semua yang hadir pada live kita malam ini, kita ingin ucapkan ribuan terima kasih lah kepada YB kerana sudi bersama kita, walaupun podcast kita hanyalah podcast penerangan pemuda bahagian, tapi beliau sudi lagi bersama kita. Saya sangat berbesar hati dan kita pun dapat kiriman salam ya daripada Badan Perhubungan Negeri Datuk Musa, kemudian Ketua Pemuda Negeri Saudara Wandi, Ya. Ketua Bahagian Datuk Syahidan dan semualah UMNO di Pulau Pinang dan bahagian Balik Pulau. Jadi YB, kita tak mahu melengahkan masa. Kita nak tanya sedikit lah berkenaan COVID-19 dan vaksin, kerana isu ni amat merisaukan ramai pihak, sama ada yang nak cepat ataupun yang tak nak. Kan? So jadi bercakap soal vaksin ni YB, mungkin YB boleh kongsi sedikit cabaran yang terbesar yang YB ataupun kerajaan hadapi untuk mendapat vaksin, rundingan, pengagihan dan kepercayaan rakyat. Okey, pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ucapan terima kasih kepada Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Balik Pulau atas jemputan pada malam ini. Sampaikan salam saya kepada Pengerusi Perhubungan, Datuk Nana, Datuk Musa, Saudara Wandi, Ketua Pemuda Negeri dan juga Kekanda Datuk Syahidan, Ketua Bahagian. Minta maaf YB, seorang lagi. Kori, Ketua Pemuda Bahagian. Sampaikan salam. Salam Kori juga. Syukri. Ya. Jadi soalan cabaran utama vaksin ni sebenarnya banyak ya. Banyak. Tetapi mungkin saya boleh rumuskan malam ini. Pertamanya adalah pembelian itu sendiri. Ya, pembelian itu sendiri telah mengambil masa beberapa bulan dalam keadaan di mana negara-negara kaya telah bolot banyak bekalan vaksin. Ya. Sebagai contoh, negara Kanada telah beli vaksin yang dapat meliputi penduduk di Kanada 5 kali ganda. Setiap orang dapat 5 kali, 10 kali lah 2 dos ya. Dan banyak negara kaya dia beli lebih daripada keperluan. Jadi negara-negara miskin ni dia sama ada tak dapat langsung ataupun dapat kemudian. Alhamdulillah Malaysia ni tidaklah lewat sangat. Kita dah dapat dan kita pun dah mula imunisasi kita. Jadi ini membawa saya kepada cabaran yang kedua. Cabaran yang kedua adalah dari segi keyakinan vaksin. Dua, ada yang sangat yakin nak cepat, ya, nak cepat, nak supaya vaksin ini sampai dengan cepat kepada lengan mereka lah. Dan ini memerlukan masa sedikit sebab kita tak dapat bekalan one shot ataupun sekali arung. Kita dapat bekalan berperingkat. Ya, dia setiap beberapa minggu akan datang ribuan dos dan kita kena ikut kepada bekalan lah, jadual kita ikut bekalan. Ada juga satu pihak yang tak yakin, ya, yang takut ataupun yang ada keraguan dan ada juga yang langsung tegar anti vaksin, ya. Vaksin lain pun dia tak nak ambil. Dan inilah grup yang sangat lantang. Saya rasa minoriti sebenarnya sekarang ni, tetapi minoriti yang sangat bising di media sosial dengan macam-macam teori konspirasi tentang vaksin ini. Sebab itu saya kata vaksin ini selamat
Kalau tidak, Perdana Menteri tidak akan menjadi orang pertama terima vaksin. Ya, Menteri pun ambil vaksin, Tan Sri Hisham, Ketua Pengarah pun ambil vaksin. Ada yang kata, oh dia semua ambil vaksin Pfizer, vaksin yang bagus. So saya kata tak apalah, saya ambil vaksin yang lain. Jadi saya tunggu untuk vaksin seterusnya. Kalau vaksin China Sinovac, saya ambil Sinovac. Sebab saya nak tunjuk yang ini pun okey. So itulah antara cabaran-cabaran yang saya hadapi sekarang ni. Okay, so banyak cabaran lebih kepada kepercayaan lah sekarang ni. Ya. Okay, Wabi, memetik data kajian COVID-19 Wabi yang Facebook dan University of Maryland Amerika Syarikat buat, mereka dapati 20% rakyat Malaysia atas pagar ataupun ragu-ragu dengan vaksin. Lagi 10% tegar menolak pengambilan suntikan itu. Jadi, apakah cara kerajaan nak meyakinkan golongan ni? Dia ada 3 cara. Satu melalui teladan ataupun melalui contoh orang lain. Saya ingatlah lebih ramai yang menerima vaksin. Sekarang ni barisan hadapan doktor, jururawat, polis, tentera terima vaksin. Lagi ramai akan yakin. Ya, sebab dia akan mempengaruhi family dia. Dia akan masuk dalam grup WhatsApp, dia akan kata saya dah terima vaksin, tak ada apa-apa masalah dan saya selamat daripada COVID. Dan sedikit sebanyak ini akan mempengaruhi dia punya family ataupun dia punya rakan-rakan. Bila dia tengok, oh kawan saya dia seorang doktor di hospital awam, dia dah dapat vaksin, dia kata tak ada masalah. Ini akan menjadi satu perkara yang boleh meyakinkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang berterusan. Ya, komunikasi yang berterusan. Kita kena jelaskan kepada rakyat apakah vaksin ini telah pun diuji kepada puluhan ribu orang sebelum dilulus. Vaksin ini pun telah diguna pakai kepada puluhan juta orang di seluruh dunia yang telah pun divaksin tanpa ada apa-apa kematian ataupun kesan yang serius. Ini penerangan yang perlu kita bagi kepada orang ramai secara berterusan. Dan yang ketiga adalah kita kena beri gambaran bahawa kalau dapat vaksin, mungkin kita dapat melaksanakan benda-benda yang sebelum ini tak dapat kita buat. Contoh, kita nak pergi ke luar negara. Ya, kalau kita tak ada vaksin, mungkin kita boleh pergi, tapi mungkin kita kena kuarantin. Tapi kalau kita ada vaksin, mungkin kita boleh pergi mana-mana tanpa kuarantin. Ada negara yang kata, if you have the vaccine, kalau dah diberikan vaksin, boleh datang tanpa kuarantin. Jadi kita banyak kebebasan yang ada pada kita kalau sekiranya kita dapat vaksin. Kalau kita tak dapat, mungkin dia kata, okay, you can come to my country, but you must be quarantined 2 weeks. Kena kuarantin 2 minggu. So saya nampak banyak kelebihan lah kita dapat daripada vaksin daripada risiko dia. Okey, faham Wabi. Jadi Wabi, dalam survey ni antara keraguan spesifik rakyat Malaysia yang meragu ataupun menolak secara tegar adalah halalnya vaksin ni. Contohnya yang paling diorang risau, Pfizer diorang tak risau, diorang risau yang China ni. Apa pendapat Wabi? So dari segi hukum dia harus. Itu dari segi hukum ya, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa ni Agama Islam Malaysia. Harus dan wajib kepada mereka yang perlu menerima vaksin. Itu keputusan para ulama di Malaysia. Cuma saya nak tambah, vaksin daripada China ni, tadi saya dapat message daripada Tan Sri Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Sebab vaksin China baru saja dilulus oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka ada mesyuarat tadi. Dan Tan Sri telah sahkan bahawa vaksin ini, sebab dalam mesyuarat tadi dia tengok ramuan vaksin ni. Tan Sri kata dia sahkan bahawa vaksin China ni tidak ada ramuan, yang tidak mengandungi ramuan daripada khinzir ataupun daripada mana-mana haiwan. Ya. Yang ketiga, Majlis Agama Indonesia telah buat satu kajian, kalau tak silap saya mereka hantar ke kilang China ni, dan mereka telah sahkan dan memberi sijil halal kepada vaksin daripada China, Sinovac, yang diguna pakai di Indonesia, yang disuntik kepada Presiden Jokowi. Dia pakai yang Sinovac tu, yang kita beli, yang diragui kononnya tidak halal. Okey, faham. Okey, Wabi, sebelum tu kita selit sikit soalan orang form 2.
Dia kata berapa dos sebenarnya ni YB? Sekejap sekali, sekejap dua kali kepada rakyat. Dia tanya kepada YB lah. Baik, kalau kita lihat kepada vaksin ni, dia ada banyak jenama. Ada jenama yang 2 dos. Ada jenama yang 1 dos sahaja. Yang Malaysia telah beli ni, kebanyakannya adalah 2 dos. Pfizer 2 dos, Sinovac 2 dos, yang daripada Rusia 2 dos. Okey. Kita ada beli satu daripada China, CanSino. Ini bukan Sinovac, CanSino, tapi belum lulus lagi. Ini 1 dos, ya, tapi belum lulus lagi. Kita pun bercadang untuk beli daripada Johnson & Johnson. Mungkin pernah dengar jenama Johnson & Johnson ni dulu mereka jual bedak. Mereka juga jual ubat. Johnson & Johnson ni mereka pun ada 1 dos. So 1 dos ni kita cuba beli. Kalau kita dapat 1 dos cantik untuk kawasan pedalaman, ya, susah nak pergi 2 kali. So kita nak cuba dapat yang 1 dos ni, so bolehlah kita guna pakai di kawasan-kawasan pedalaman supaya mereka tak payah keluar sampai 2 kali. Okey, faham. Okey YB, macam kita sedia maklum, proses vaksin ni dia ambil virus atau bakteria yang sudah mati dan letak dalam badan kita agar imun sistem kita faham ataupun dia kenal bakteria dan virus tu untuk melawan balik. Jadi adakah kita akan memberi keutamaan kepada orang yang belum kena COVID berbanding orang yang sudah kena COVID dan pulih? Ya, betul tadi. Kalau kita tengok kepada teknologi vaksin ni ada pelbagai. Tetapi teknologi yang paling lama macam vaksin daripada China ni, dia matikan virus tu, lepas tu dia masukkan bangkai virus tu dalam badan kita tengok bangkai ni kata oh ini musuh ni. So bila virus yang hidup dengan rupa yang sama masuk, mereka tahu nak bantai virus tu. So itu lebih kurang cara macam mana sistem pertahanan imun kita beroperasi. Dia kena tengok, dia kena tahu bahawa ini adalah penceroboh, lepas tu bila dah masuk dia akan bantai. So dalam kes Sinovac, dia matikan virus tu, dimasukkan virus yang mati bangkai, kita cam. Okey. Dalam kes Pfizer, dia tak matikan virus, dia hantar satu message ringkas dengan satu instruction manual macam mana nak menghasilkan duri virus COVID tu. Lepas tu badan kita menghasilkan duri, lepas tu badan kata duri ni macam penceroboh, so next time virus tu masuk dengan duri, dia bunuh virus tu. Lebih kurang macam tu lah. So soalan dia tadi adalah adakah mereka yang telah pun pulih daripada COVID-19 tak perlu dapat vaksin, ya. Kita juga buat kajian, ya, sebab kita boleh buat kajian tengok kepada tahap antibody dalam badan kita. Antibody ni mengukur sejauh mana sistem pertahanan badan kita boleh lawan penceroboh virus COVID ni. Dan kita dapati bahawa selepas beberapa bulan bilangan ataupun jumlah antibody pertahanan kita dalam badan kita terhadap COVID, dia akan berkurangan, dia drop. So maksudnya mereka yang dah pulih daripada COVID, pernah mengidap COVID, juga perlu dapat vaksin COVID-19. Mungkin mereka tak dapat serta-merta selepas mereka pulih sebab masih lagi antibody, ada antibody. Tetapi selepas beberapa bulan pulih daripada COVID-19, Kementerian Kesihatan sarankan agar mereka juga dapat vaksin COVID-19 sebab tahap pertahanan mereka terhadap virus ini akan berkurangan. Okey YB, ada satu soalan daripada komen daripada Alif Helmi, naib ketua pemuda ni. Dia tanya, soalan saya, adakah vaksin ini akan dijadikan perkara wajib di masa akan datang untuk peluang pekerjaan? Contohnya syarikat-syarikat akan cek ke dia ni dah kena vaksin ke belum untuk dapat kerja. Ada discussion on this tak YB? Belum ada discussion di peringkat kerajaan. Ya. Kerajaan masih lagi kita secara sukarela. Tetapi mungkin syarikat-syarikat swasta, saya kena cek undang-undang diskriminasi dan sebagainya, mungkin dia akan menggalakkan pekerja-pekerja dia untuk dapatkan vaksin. Dia tidak boleh menafikan hak pekerjaan, tetapi mungkin dia akan menggalakkan pekerja-pekerja mereka untuk mendapat vaksin. Kalau tidak, mereka akan meletakkan macam-macam syarat untuk menyukarkan pekerja yang tak dapat vaksin. Ya. Ini mesti kita tangani dengan berhati-hati sebab ada orang yang memang tak boleh terima vaksin ni. Contoh mereka yang ada
sistem imun yang lemah ataupun ibu yang mengandung, mereka ada hujah ataupun mereka ada alasan yang kukuh untuk tidak menerima vaksin. Jadi tak boleh hukum mereka. Tetapi mereka yang sihat, saya harap akan terima vaksin. Soal pekerjaan ni kita tengok apa majikan akan buat nanti. Okey. Okey, lagi satu Wabi daripada Anwar Faizal naik Ketua Pemuda Negeri Pulau Pinang. Dia kata isu potan line ni Wabi, ramai orang yang tunting jari ke arah politician. Dia macam nak salahkan YB, salahkan kerajaan tak ambil cakna. Apa tindakan YB dan kerajaan? Ya, jadi kita dah keluarkan garis panduan yang jelas ya. So sekarang ini memang jelas lah. Sebelum ini ada garis panduan tetapi mungkin tidak berapa teliti dan tidak dikuatkuasakan. Sekarang ini saya dah bagi arahan yang tegas bahawa orang politik ni hanya kepada wakil rakyat sahaja. Wakil rakyat sahaja. Maksudnya pegawai kepada wakil rakyat, pegawai kepada menteri, family kepada menteri, tak boleh ya. Ini sangat-sangat jelas dan saya telah menggalakkan laporan dibuat sekiranya ada mereka yang cuba pintas queue ya, potong queue. Sebab kita kena bagi keutamaan kepada frontliners kita yang datang daripada sektor kesihatan ya. Saya telah sebut bahawa okey, wakil rakyat tak apa, kita kira sebagai frontliner sebab duk pergi rumah ke rumah, duk hantar barang, duk bantu orang dan sebagainya. Okey, we can consider ya. Tetapi kita hadkan kepada mereka buat masa ini. Okey, baik. Okey, ada satu soalan ni saya petik. Dia kata YB selain daripada frontliner untuk dapatkan suntikan, nama dia Rose Daisy ya. Selain daripada frontliner untuk dapatkan suntikan vaksin sebagai penerima awal, harap security guard juga dapat sebab security guard juga antara frontliner waktu PKP dia kata. Macam mana pendapat KJ? Ya, kita terima banyak aduan daripada banyak pihak lah untuk dimasukkan ke dalam senarai pertama. Jadi saya telah tubuhkan satu jawatan kuasa kecil teknikal di peringkat KKM dan juga MOSTI untuk menilai kumpulan-kumpulan tersebut. Kalau boleh saya nak masukkan lebih ramai lagi ya, termasuklah guru-guru yang tidak ada penyakit. Sekarang ni kita hanya bagi kepada guru-guru penyakit yang ada penyakit. Tetapi masalah sekarang adalah masalah bekalan. Kita tak cukup bekalan untuk fasa pertama ni. Bekalan kita akan tambah nanti pada fasa kedua. Jadi saya harap itu saya harap ramai boleh sabar sikit lah. Saya akan cuba sedaya upaya untuk tambah bekalan. Kalau lebih, then kita boleh pertimbangkan rayuan-rayuan ini. Okey, kita akan ambil dua soalan last daripada komen YB sebelum kita pergi ke seksi lain. Okey, daripada Muhammad Nur Syazwan Zainuddin. Apa perancangan kerajaan untuk pendatang asing dengan izin atau tanpa izin? Termasuk juga untuk golongan berisiko seperti gelandangan. Ya. Kita telah buat keputusan untuk bagi vaksin ini secara percuma kepada semua orang yang bermastautin di Malaysia. Ini termasuk mereka yang datang dengan izin ataupun mereka yang datang tanpa dokumen, ya, datang tanpa izin lah. Ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan kepada perkiraan kesihatan awam. Kalau kita nak vaksin ni, kita perlu vaksin seramai mungkin. Barulah virus itu tidak menjangkiti orang. Tetapi kalau kita buat keputusan hari itu, kita hanya akan bagi vaksin kepada warga negara kita ataupun kepada bukan warga negara yang datang secara sah, masih lagi ada kumpulan yang tertinggal dan mereka ini ada di dalam komuniti kita. Pekerja asing tanpa ataupun parti ni, mereka ada di komuniti. Kita pun semua tahu ya, banyak kedai yang menggajikan mereka yang tak ada dokumen. Jadi adakah kita nak dapat vaksin tapi dia tak dapat vaksin, dia masih lagi boleh menjangkiti kita. Sebab itu kita buat keputusan lindung diri, lindung semua, kita jaga mereka juga ya. Soal status mereka kita tangani kemudian. Sekarang ini aulawiyat dia ataupun keutamaan dia lebih kepada kesihatan awam. Okey, faham. Okey, jadi soalan terakhir pada crowd daripada Aisyah Omar, Ketua Wanita. Adakah individu yang berpenyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan kanser boleh mengambil vaksin ni, YB? Oh, boleh dan sangat digalakkan. Sebenarnya kumpulan inilah yang didahulukan dalam fasa kedua. Jadi bila kita jawab MySejahtera tu, dia tanya soalan adakah anda mengidap penyakit tersebut, itu adalah saringan untuk kita dahulukan kumpulan tersebut. Sangat-sangat perlu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok statistik kematian daripada COVID-19, hampir 90% yang mati mengidap penyakit kronik seperti itu.
Okay. Jadi YB, ada satu soalan lah, grey area yang saya tengok waktu PPIM hari tu yang dia orang tanya. Dia orang tanya berkenaan kenapa di US wanita mengandung dan bayi boleh ambil, kenapa kita di Malaysia tak boleh? Jadi mungkin kan ni YB boleh terangkan yang bab tu. Ya, so Dr. Adham telah memberi penerangan baru-baru ini bahawa kita membenarkan wanita mengandung untuk mengambil vaksin ini, cuma kita sarankan agar mereka dapat nasihat daripada doktor peribadi dulu. Mereka tanya kepada doktor peribadi, dan kalau mereka rasa bahawa kebaikan daripada vaksin itu lebih daripada risiko, maka mereka boleh ambil vaksin. Okey, faham. Okey, jadi kita akan ke kategori MOSTI lah, Kementerian YB . Okey. So YB, YB telah dilantik sebagai menteri lebih kurang setahun lah, menteri MOSTI . Jadi apakah prioriti agenda utama yang YB lihat dan nak laksanakan? Bagaimanakah status agenda tersebut? Okey, dalam portfolio saya sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, yang pertamanya adalah untuk kita menggerakkan sains dan teknologi sebagai pemacu kepada pembangunan ekonomi masa depan. Selama ini ekonomi kita dibangunkan atas asas seperti tanah, ladang, peladangan, seperti buruh asing di kilang-kilang dan juga di sektor peladangan dan sebagainya. Kita tidak ada banyak nilai tambah. Walhal di Pulau Pinang, kalau kita melihat kilang-kilang di Pulau Pinang, kebanyakan daripada kilang-kilang tersebut adalah kilang-kilang MNC yang dimiliki oleh syarikat-syarikat asing. Dia buat pemasangan di sini, tetapi dia tidak buat kerja-kerja nilai tambah seperti desain dan sebagainya di sini. Jadi kalau kita nak jadi negara yang maju, kita kena hasilkan teknologi di sini. Bukan kita pasang saja, bukan kita jadi kilang di sini, tetapi kita kena jadi makmal di sini. Kita kena jadi tukang reka bentuk di sini. Sebab R&D itu, di sini. R&D, bukan kita tidak ada bakat. Kita ada bakat. Sebab MNC ni juga ada rakyat Malaysia yang kerja di MNC yang buat semiconductor dan sebagainya, yang dibenarkan untuk buat kerja-kerja yang lebih value add, dan mereka sekarang ini sudah hasilkan ataupun tubuhkan syarikat-syarikat sendiri. Cuma mereka perlu sokongan daripada kerajaan supaya kita dapat menjadi pencipta teknologi dan bukannya pemasang teknologi ataupun pengguna teknologi semata-mata. So vision saya adalah untuk kita champion local technology, kita bagi bimbingan kepada local R&D, dan kita kuatkan lagi proses pengkomersialan. Ramai yang bagi tahu saya masa saya masuk MOSTI ni, bukan kita tak ada idea, tetapi idea tu mati dekat idea saja sebab pengkomersialan tak ada. Dia punya dana kurang, dia punya sokongan daripada kerajaan kurang. Kerajaan bila nak buat perolehan masih lagi beli teknologi daripada luar, tak beli teknologi tempatan. Dan ini membantutkan pembangunan teknologi kita. Kalau kita tengok China, dia siap boleh block Facebook, dia siap boleh block WhatsApp, banyak aplikasi daripada WhatsApp daripada luar sebab dia nak protect dia punya WeChat dan sebagainya. So ini bukan saya kata kita nak block orang lain, tetapi kerajaan mestilah tampil untuk menyokong usahawan-usahawan pemula startup kita, teknologis kita, R&D kita. So ini banyak menjadi keutamaan saya, dan saya telah melancarkan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi untuk 10 tahun akan datang. Saya telah menubuhkan National Technology dan Innovation Sandbox yang menjadi satu kotak permainan bagi startup company kita untuk test produk supaya dia dapat dikomersialkan dengan cepat. So itulah perjuangan saya di MOSTI. Okey. Kemudian YB, seperti kita sedia maklum, AI teknologi di negara seperti US, China begitu jauh berbanding negara kita. Jadi bila KJ dalam MOSTI ni, apakah hala tuju AI ni, YB? Ya, AI akan menjadi satu teknologi yang terpenting di Malaysia.
kita jauh di belakang negara seperti China dan juga Amerika Syarikat. Tetapi saya percaya dan yakin kita mempunyai talent untuk membangunkan AI di negara kita. Cuma kita kena gunakan program-program yang saya telah tubuhkan seperti Sandbox dan sebagainya untuk percepatkan aplikasi AI dalam pelbagai sektor. Ya, saya ambil contoh AI dalam sektor perubatan. Ya, sekarang ini banyak perkembangan AI dalam sektor perubatan. Pembaca X-ray, ya, radiologist. Sekarang ni kalau dia ada AI, dia lagi pantas untuk mengkaji ataupun menilai satu gambar X-ray daripada mata manusia. Dan kita mestilah terbuka kepada syarikat-syarikat yang offer solution macam ini. Sebagai contoh, ada AI solution yang datang jumpa saya yang kata mereka boleh melihat kepada X-ray dan boleh kesan sama ada orang itu ada COVID ataupun tidak, ya. Tetapi nak uji ada macam-macam kerenah lah sebelum mereka dapat uji, ya. So then of course AI untuk keselamatan, kita boleh buat AI facial recognition supaya tak perlu kita bergantung kepada mata manusia sekali lagi. Jadi aplikasi AI ini sebenarnya sangat-sangat luas. Ini sama ada kita nak ataupun tidak. Bakat memang ada, idea memang ada. Tetapi sekarang ini adalah bagaimana kita dapat bagi akses kepada syarikat-syarikat ini untuk tunjuk dia punya AI produk kepada kerajaan. Okey, cantik YB. Jadi YB, sebenarnya kita dalam masa sama kita excited dengan AI. Tapi kita faham AI ni akan merubah daripada segi permintaan pekerjaan. Kos-kos yang di universiti sudah berbeza. Jadi dalam keadaan COVID-19 ni dengan ramai yang hilang pekerjaan, jadi dia orang risau. Kita ada sedikit perasaan risau macam mana bila AI datang kat Malaysia, AI dah mature dekat Malaysia ni, kita tak bersedia lagi. Macam mana pendapat YB? Ya, okey. Adakah Soalan yang bagus. AI tidak akan mengganti manusia dengan begitu cepat, ya. Dia akan ganti manusia dalam kerja-kerja tertentu, tetapi ia tidak akan berlaku overnight, ya. Ia adalah satu proses, mungkin 5 tahun, 10 tahun. Tetapi daripada sekarang kita perlu rombak sistem pendidikan kita supaya kita sediakan anak-anak muda kita untuk kerja-kerja masa depan yang mungkin tidak akan diganti oleh AI dan robot, ya. So sekarang ini kalau kita masih lagi ingin melihat anak-anak kita menjadi accountant ataupun lawyer yang terlibat dalam conveyancing dan sebagainya, kerja itu akan hilang dalam tempoh masa 5 hingga 10 tahun. Akan ada accountant yang menjadi supervisor, tapi banyak daripada kerja itu akan dibuat oleh AI. Dia akan tengok dokumen dan dia akan sahkan akaun tu okey ke tidak. Sama juga dengan dokumen-dokumen conveyancing dalam bidang undang-undang, ya, yang tidak perlu pergi mahkamah dan sebagainya. Dia akan dapat diselesaikan dengan machine learning ataupun dengan AI dengan mudah. Jadi sekarang ini mesti tengah susun the jobs of the future punya dokumen, agar kita tahu apakah pekerjaan-pekerjaan masa depan. Contohnya data scientist, mereka yang akan mengendalikan robot, mereka yang akan mengendalikan drone dan sebagainya. Dan kita juga akan senaraikan kerja-kerja yang mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun akan hilang, akan diganti oleh robot dan juga AI. Dan sistem pendidikan negara mestilah peka kepada nasihat ini. Sebab kalau tidak, kita masih lagi keluarkan graduan dalam bidang-bidang tersebut, akhirnya mereka akan diganti dengan komputer, dengan AI, dengan robot. Dan kita juga mestilah bersedia untuk masa depan kita consider kerja-kerja yang sebelum ini kita tak consider. Sebagai contoh, ya, saya bagi contoh. Social care. Kerja-kerja untuk kita jaga orang tua, kerja-kerja untuk kita menjadi pekerja kebajikan masyarakat. Ini tak boleh dibuat oleh komputer ataupun AI. Ini akan menjadi antara kerja yang sangat-sangat dinilai dan diperlukan masa depan nanti, ya. Sebab komputer dan AI tak boleh buat social work. Komputer dan AI tak boleh buat counselling. Komputer dan AI tak boleh buat counselling psikologi dan sebagainya. Itu masih lagi memerlukan sentuhan manusia. But we need to make the adjustment. Okey, faham. Okey YB, jadi kita akan ke kategori seterusnya. Memang tak dapat lari lah YB kan, sebab kita buat podcast dengan Pergerakan Pemuda UMNO. Jadi soalan kaitan UMNO lah. Jadi YB, kita tahu YB sebagai satu figura dalam UMNO ni yang lantang
memberi pandangan, nasihat ataupun mempunyai visi dan misi tersendiri lah. Jadi adakah YB sebenarnya betul-betul mempunyai visi yang jelas untuk bangsa Melayu? Kemana YB nak bawa bangsa Melayu ni? Terutama pasca pandemik lagi 5 ke 10 tahun ni. Soalan ini berkait dengan soalan sebelum yang saya jawabkan tadi. Ya, saya sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini kebetulan lah saya jadi menteri di kementerian ini. Tetapi wawasan saya untuk orang Melayu adalah supaya kita tidak ketinggalan dalam dunia IR4, IR 4.0 ni. Sebab sebelum ini kalau kita perasan masa DEB dan sebagainya, kita kejar bangsa-bangsa lain supaya ada Melayu arkitek, ada Melayu, ada jurutera Melayu, ada doktor Melayu, ada accountant Melayu. Kita kejar tempoh 20 tahun, 30 tahun tak sampai tahap yang bangsa-bangsa lain. Jadi saya tak nak melihat nanti pekerjaan-pekerjaan baru seperti yang saya sebutkan tadi, data scientist, cyber security, AI specialist dan sebagainya, kita juga ketinggalan. Ya, jadi saya punya visi adalah untuk memastikan bahawa Melayu cemerlang dalam dunia IR4. Itu adalah misi saya. Okey, baik. Jadi soalan terakhir ya YB sebelum kita wrap up. Ramai orang bertanya dalam masa 3 tahun ni, apa yang YB KJ telah lakukan untuk pastikan UMNO atau BN kembali memerintah. Dan jika YB dalam kedudukan yang boleh membuat keputusan, apakah hala tuju dan strategi yang YB nak bawa untuk PRU 15 ni? Okey, 3 tahun yang lepas kita semua melaksanakan apa yang menjadi kekuatan peribadi kita. Ya, kekuatan peribadi saya adalah memberi ucapan. Jadi saya banyak fokus kepada ceramah dan ucapan. Ya, setiap kali ada pilihan raya kecil, saya akan tampil. Ya, saya akan tampil. Ada rekod dalam FB saya. Janganlah kata saya tak turun dan sebagainya. Memang jelas ada rekod FB saya setiap kali PRK saya pergi. Malah PRK rantau kawasan saya setiap malam saya ceramah. Bukan hanya satu ceramah, 2-3 kali ceramah. Sebab itu kepakaran saya. Setiap ahli politik ada kepakaran dia. Ada ahli politik kepakaran dia, organisasi, dari segi penyusunan organisasi, ada ahli politik kepakaran dia di kedai kopi, ada ahli politik kepakaran dia adalah research. Saya punya, of course, ramai yang tahu adalah memberi ucapan. Jadi saya ke depan bagi ucapan dan juga di parlimen. Itulah medan saya selama kita jadi pembangkang. Saya di parlimen, ya, berdepan dengan Lim Guan Eng dan sebagainya. Mungkin ahli-ahli parlimen yang lain lantang di Facebook, ya, tetapi di parlimen susah untuk mereka. Tapi saya tidak ada masalah di parlimen, selalu berdepan dengan mereka. Jadi bukanlah saya nak kata ada hasil ataupun ada impak yang besar. Kita semua telah mainkan peranan, ya, sebagai pembangkang. Sekarang ini kita cuba mainkan peranan sebagai sebahagian daripada kerajaan yang sedia ada. Yang membawa saya kepada bahagian yang kedua soalan tadi. Saya melihat walau apa pun akan jadi kepada kerjasama UMNO dengan Bersatu Hatta dengan PAS, ini masih lagi sedang dipertimbangkan. Masih lagi kita KIV apakah bentuk kerjasama kita dengan rakan-rakan kita dalam kerajaan yang sedia ada. Kita tidak ada option, tidak ada pilihan melainkan untuk kuatkan UMNO untuk apa saja kemungkinan. Kalau kita end up bersama dengan mereka, okeylah, tak ada masalah, ya. Kita dah kuat, sebab kita dah kuatkan diri kita. Tetapi kalau berlakulah apa-apa masalah yang menyebabkan kita terpaksa go alone, solo, kita pun dah bersedia, ya. Jadi sekarang ini walaupun kita jaga hubungan dengan rakan-rakan kita jaga barisan kita jaga MN kita jaga hubungan kita dengan Bersatu dan sebagainya sebab kita dalam kerajaan. Tetapi pada masa yang sama, UMNO must strengthen itself. Daripada awal lagi, ya, daripada kita kalah pada waktu itu, saya dikecam sebab saya kata kerjasama dengan PAS ni kita hold on dulu, kita fokus kepada kukuhkan parti, ya. Tapi sekarang ini saya rasa ramai yang dah mula nampak hujah saya bahawa okey, tak ada masalah, kita boleh jadi friend dengan siapa-siapa pun, terutamanya PAS dan juga Bersatu. Mungkin tidaklah dengan DAP,
Tetapi kita mestilah fokus kepada strengthening UMNO and UMNO itself. Okay, baik. Wabi, cuma ada satu soalan interesting, last soalan daripada crowd. Okay, dia tanya kenapa tidak libatkan klinik dan atau hospital swasta untuk pemberian vaksin seperti yang disarankan beberapa pihak termasuk Datuk Seri Najib? Ya, memang kita ada cadangan untuk melibatkan klinik swasta dan hospital swasta untuk fasa seterusnya. Untuk fasa ni cukup untuk kita buat di kemudahan fasiliti KKM. Tetapi bila kita melibatkan fasa 2-3 jutaan orang, memang kita akan melibatkan klinik swasta dan hospital swasta. Okey, baik. Jadi itu saja Wabi pada malam ni. Kita tak mahu ambil masa Wabi yang lama dan yang penting segala persoalan dah telah terjawab dan kita nampak kesungguhan YB setiap malam bagi penerangan dekat game Twitter, dekat Facebook, segala social media. YB gunakan platform untuk memberi keyakinan kepada rakyat dan kami amat berterima kasih YB. Secara jujurnya awal-awal saya sendiri pun 50-50, tapi bila dengar penerangan KJ dan sebagainya, saya mendapat keyakinan lah. Terima kasih personal saya lah. Okay. Jadi saya wrap up apa yang hala tuju YB nak bawa dalam Mosti tu. Memang kita nanti-nantilah YB sebab banyak startup ataupun syarikat-syarikat anak muda yang belajar di luar negara balik sini yang dia orang bawa teknologi di luar negara masuk tapi tak mendapat pandangan ataupun tidak mendapat orang kata exposure seperti negara-negara di luar. Jadi saya harap YB teruskan perjuangan ini. Kami akan bersama-sama dengan YB untuk mungkin di masa depan akan mengeluarkan teknologi-teknologi yang lebih canggih dan baru. Kemudian kita juga amat berterima kasih lah YB walaupun kita tahu YB kalah pada penggal lepas tapi pada PRK YB tak pernah miss dan YB selalu turun dan bagi pandangan. Jadi kepada siapa yang kata YB tak tolong UMNO tu, tengoklah balik Facebook YB lah. Okay. Jadi YB YB boleh bagi kesimpulan sebelum kita endkan podcast ni? Ya, saya ucapkan terima kasih kepada khususnya kepada pemuda balik pulau. Saya rasa kita dalam UMNO ni, kita mestilah mempunyai satu strategi dan pemikiran yang rasional untuk kita hadapi PRU yang akan datang. Yang penting kita kuatkan diri kita di bawah. Yang penting kita dapat offer bangsa Melayu satu visi yang meyakinkan mereka, yang bila mereka melihat inilah UMNO yang saya sokong dahulu. Ada banyak kerja yang kita nak kena buat untuk kembalikan keyakinan tersebut, tapi saya rasa jenama politik Melayu yang masih lagi utama di negara kita masih lagi UMNO. Baik, terima kasih YB. Kami sangat bersyukur dan berbesar hati. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Tapi kalau YB nak nasi kandar atau durian, boleh PM tepi. Okay. Assalamualaikum YB. Okay. Waalaikumsalam.